Mungkin ramai di antara kita yang kalau bercakap tentang cukai ini, mungkin ramai di antara kita yang mengeluh kan, dalam barang naik, itu naik, ini naik, tiba-tiba cukai baru pula diperkenalkan. Tapi cukai LPG ini sebenarnya bukan kali pertama diperkenalkan, dah lama dah diperkenalkan sejak daripada pentadbiran yang terdahulu. Tetapi cukai ini ditangguhkan dan ianya telah pun dilaksanakan bermula pada 1 Januari 2024. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan LPG ini, apa kita saksikan paparan ini terlebih dahulu. Oh, okey. Tak jadi. Kita terus saja nak kenalkan tetamu undangan kita. Kita bersama dengan Datuk Haji Abdul Aziz Abu Bakar, Presiden Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia ataupun MATA. Okey, terima kasih Datuk kerana sudi datang. Sama-sama. Ya, saya pasti kehadiran Datuk dekat sini bagi menerangkan kepada orang ramai ni berkaitan dengan cukai LPG ni. Sebab rakyat ni memang mengeluh lah kan. Cerita pasal cukai ni memang semua yang mengeluh. Tapi sebenarnya untuk mengetahui anda bahawa cukai LPG ni adalah cukai barang bernilai rendah yang dikenakan dengan harga di bawah RM500. Tapi ramai juga yang mengeluh, barang murah pun nak kena cukai juga sekarang kan. Tapi ada mekanisme yang tertentu. Jadi sebagai permulaan, mungkin Datuk boleh kongsikan tentang apa itu sebenarnya percukaian LPG ini terlebih dahulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jumaat. Alhamdulillah. Okey, cukai ni saya rasa sebelum saya tengok dari segi cukai LPG tu, elok kita bagi tahu kepentingan cukai ni lah. Sebab kadang-kadang memanglah kita pun tak suka bayar cukai kan, tapi cukai ni penting. Dia penting kepada negara. Kalau kita tengok dari segi hasil, dari segi 2024 ni, anggaran hasil negara untuk 2024 lebih kurang 307 bilion. Dan daripada 307 bilion ni hampir 79% daripada hasil ni datangnya daripada cukai. Jadi sebab tu cukai ni penting. Dan daripada 200 dan cukai tak langsung ni, yang mana cukai jualan duduk bawah cukai tak langsung ni, lebih kurang dia punya anggaran lebih kurang 58 bilion untuk tahun 2024 dan dia lebih kurang 19% daripada hasil cukai. Jadi cukai ni merupakan satu perkara yang penting untuk negara. Macam mana kalau tak ada hasil, macam mana nak tolong rakyat, nak bantu apa semua kan? Sebab cukai ni dikenakan untuk kita untuk pulangan kembali kepada rakyat. Cuma dulu ada isu lah dari segi macam mana duit dibelanjakan oleh pemimpin, oleh kerajaan apa semua. Cuma saya rasa sekarang ni dah okey sikit dah. Kan, jadi tak ada masalah lah dari segi pengurusan keuangan oleh negara, oleh kerajaan. Dan saya rasa insya-Allah kita tengoklah kepentingan cukai ni penting. Okey. Dalam cukai jualan ni kita kena faham SST. Kalau kita tengok sales dengan service tax lah dalam bahasa Malaysia, cukai jualan dan cukai perkhidmatan. So elemen cukai jualan ni dah ada lama dah. Saya rasa tahun 72, tahun 75 lebih kurang macam itulah. Dan cuma dulu kita buat GST sekejap, lepas tu 2018 masuk balik cukai jualan. So cukai jualan ni kita kena faham macam ni. Sebelum saya pergi LPG lah. Silakan, Datuk. Sebab ramai orang cakap ni cukai baru. Betul. Dia bukan cukai baru sebenarnya. Sebab cukai jualan ni, LPG ni duduk bawah cukai jualan. Di Singapura for example, dia punya cukai LPG dia pada nilai, kalau tak silap saya, 400 Singapura dolar. 400. Dan dia duduk bawah GST. Jadi bermakna bukanlah negara kita ada satu cukai yang baru, tak. Dia merupakan satu cukai yang ada. Cuma dia duduk di bawah cukai jualan. Okey. Kita kena faham konsep cukai jualan ni sebelum kita ni kan. Cukai jualan ni dia punya skop pengenaannya ada dua. Senang nak ingat. Kalau satu penghilang yang berdaftar di Malaysia dan dia menghilangkan barangnya di Malaysia, bila barang tu keluar daripada kilang je akan dikenakan cukai jualan 10%. Dan dalam kaedah ataupun dalam cara yang kedua, bila barang-barang tu diimport dari luar negara masuk ke dalam Malaysia akan dikenakan cukai jualan. Itu dia punya skop pengenaan secara umumnya, the sales tax untuk barang-barang, bukan perkhidmatan. Tapi apa yang berlaku daripada dulu lagi, bila barang-barang the smaller barang-barang kecil-kecil ni dibawa masuk melalui Korea udara, melalui air Korea, bila banyak sangat, jadi dia renyah. Jadi apa yang kerajaan buat, dia panggil ada satu kemudahan, kerajaan bagi, dia panggil the de minimis facility. Kemudahan de minimis ni bermakna semua barang-barang yang dia punya nilai bawah daripada RM500, dia akan dapat dua kemudahan. Satu, immediate custom clearance, bermakna custom tak check sangatlah, dia pass through je, dia macam green lane lah, kan. Dan yang keduanya dikecualikan daripada cukai jualan. Bermakna tadi saya kata ada kan, tapi bila barang-barang dah less than 500 dikecualikan.
So bila kita tengok macam tu, dia pada pembentangan bajet 2022 kalau tak silap saya, bagi memantapkan kita punya hasil ni dan supaya ni ayat digunakan level playing field dan supaya dia lebih adil kepada a more fair punya treatment untuk barang-barang lokal dengan barang-barang yang diimport. Sebab saya bagi tahu tadi kan, barang-barang bila registered manufacturer ni, bila dia kilangkan barang, bila barang tu dijual kepada pemborong apa semua dah ada 10%. So bila pemborong jual projek kat pengguna, 10% tu dah ada dalam barang tu. Cuma kita tak nampak je. Kita sebagai pengguna tak nampak because dia tak macam transparent macam GST. Sales tax ni kita tak nampak. Tapi the 10% tu dah ada dalam barang tu dah. Dah ada dah. Kan, untuk barang-barang yang dikilangkan di Malaysia oleh registered punya manufacturer. Dan barang-barang yang diimport pun memang dah ada. Cuma barang-barang yang 500 ke bawah ni tak kena. So bila berlaku macam tu, kalau kita buat cara online macam the online marketplace apa semua ni kan, so barang-barang yang dekat Malaysia ni dah ada 10%. Barang-barang yang diimport tak kena. Jadi bila jadi macam tu, dia tak fair lah. Dia tak adil kepada the local punya traders dekat sini sebab barang dia harga dia tinggi berbanding dengan yang atas daripada diimport. So bila jadi macam tu, kerajaan kata okeylah, kita charge lah 10% tu, bermakna pengecualian tu yang 10% tu untuk cukai jualan tu kita dah tak bagi pengecualian dan kita charge dia. Tetapi the immediate clearance custom tu masih ada lagi. So bila jadi macam tu, barang-barang yang diimport harga dia akan meningkat by 10%. Tapi dengan syarat the registered seller, penjual tu perlu berdaftar. Tapi kalau dia tak berdaftar, tak perlu charge lah. So barang tu naik lah. Dan kita tengok macam mana nak daftar, dia kena lebih 500,000 dalam masa setahun. Lah. Jadi itulah dia, tak semua barangan yang dikenakan cukai kan. Betul. Kalau anda membeli dengan penjual yang berdaftar sahaja dengan custom yang nilai jualannya RM500,000 setahun, barulah dikenakan cukai untuk anda. Okey, persoalan yang mungkin sering kali ditanyakan dekat media sosial, diperhebatkan lagi dengan soalan ini. Kenapa agaknya kita ni dikenakan ataupun kerajaan ni mengenakan cukai LPG ni kepada kita? Sebab apa? Sebab persepsi mereka adalah barang-barangan yang bernilai tinggi yang wajib harus dikenakan cukai. Tapi ini barang bawah RM500 pun nak dikenakan cukai juga. Jadi kenapa kerajaan mengenakan LPG ini, Datuk? Okey, Fazli kena ingat high value goods item pun akan kena juga. Kan? So bermakna dia dalam pipeline lah. Saya rasa kalau tak silap saya dalam bulan 5 dan ke-6 atau bulan 5 atau 6 tahun ni ke atas lah. Bermakna low value goods dah kena, high value goods dah kena juga kan. Memang kalau kita tengok tadi kan, macam saya cakap tadi lah, bila kita tengok dari segi kita punya pengecualian yang diberikan, dalam sistem pencukaian itu sendiri berlaku banyak ketirisan. Bukan saja di ketirisan subsidi, tapi dari segi hasil pun ada ketirisannya. Macam mana ketirisannya? Ada orang tak lapu cukai, ada orang yang kurang lapu cukai, dan ada pengecualian exemption yang diberikan yang perlu dikaji semula. Dan LPG ni salah satu daripada yang kita nampak lah. Sebab perkara ni memang macam saya cakap tadi lah, Singapura pun dah buat, yang banyak negara-negara pun dah buat. Walaupun dalam era ataupun dalam sistem GST pun sendiri, LPG tu ada dalam GST. Sebab kita ada GST kan. So bermakna bila tak ada GST, tapi dalam cukai jualan pun ada yang LPG ni. Satu memanglah sedikit sebanyak satu level playing field lah. Yang kedua dari segi fair treatment kepada the local punya industri. Saya rasa yang ketiga mungkin tak ni sangat, mungkin dia akan sedikit sebanyak ada peningkatan hasil. Mungkin ada peningkatan hasil. Sebab dulu bermakna 2023 dan ke belakang dulu memang diberikan pengecualian. Bermakna yang diminimis tadi tu memang tak dikenakan sales tax. Mungkin ahli parlimen boleh tanya kot dalam parlimen berapa exemption yang diberikan dulu, kita rugi banyak mana dan banyak mana yang kita hasil yang akan dapat dari segi hasil negara tu, dari segi peningkatan tu. Mungkin kita boleh jawab persoalan daripada penjual seller-seller dekat luar sana berkaitan dengan impak kepada bukan saja penjual, malahan kepada pengguna juga. Apakah impaknya? Mungkin ada baik dan buruknya cukai ini, Datuk? Nasihat saya kepada pengguna, nombor satu, pastikan penjual berdaftar tu memang penjual berdaftar untuk dia charge the 10% tu. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita tahu dia punya sale 500,000? Macam mana dia tak bagi tahu kat kita kan? Jadi penjual berdaftar ni dia kena berdaftar dengan My LPG. So kalau kita tengok website
masuk ke dalam laman web My LVG ni, bawah Jabatan Kastam, kita boleh nampak senarai all the registered seller. Bermakna kalau dia ada dalam tu macam Shopee apa semua ni dah ada dalam tu kan. Boleh check situ. So bila dalam tu bila ada dan dia orang kenakan 10%, okey. Tapi kalau nama dia tak ada dalam tu, dalam portal My LVG ni, dia tak patut kenakan dan tak boleh kenakan 10% punya LVG ni, dan kita boleh laporkan kepada pihak Jabatan Kastam lah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada setengah-setengah barang ni, dia barang yang diimport. Ini penting. Kadang-kadang peniaga dipandai tau. Apa yang dia buat sebelum Januari tu, dia import dulu barang-barang, dia letak dalam stok, kan? Lepas tu bila LVG ada, dia charge 10% lagi. So bermakna yang itu memang tak boleh lah. So bermakna apabila bila kita buat pembelian tu, dan bila kita buat pembelian online dekat online marketplace tu, barang tu perlu ada di luar negara masa kita buat pembelian tu. So bermakna bila kita buat pembelian, bila barang tu masuk, baru boleh dikenakan 10% punya LVG lah oleh registered seller tu. Tapi kalau barang tu dah ada di Malaysia, registered seller tidak boleh kenakan LVG. Memang susah nak tahulah kita sebagai pengguna. Tapi kita boleh cek dan mungkin saya rasa pihak kastam akan buat kerja-kerja audit apa semua untuk pastikan peniaga-peniaga ni tidak mengambil kesempatan. Dan saya tengok dalam laman web, dalam social media banyak sebut harga tu naik lebih daripada 10%. Kan? Macam suka hati mereka je lah. Tak ada harga berapa kan. Kalau kita ingat dulu kan, masa kita nak perkenalkan GST dulu, masa melaksanakan GST, harga barang dah naik dah sebelum pelaksanaan GST tu. Bermakna kalau kita tengok dari segi LVG pun, benda yang sama berlaku. Saya rasa kerajaan perlu dia kena integrate lah kementerian ni. Jangan biar Kementerian Kewangan, Jabatan Kastam je bergerak. Mana mungkin Kementerian Perdagangan Dalam Negeri kan kena tengok together, Kementerian Ekonomi kena tengok, kena bantulah pastikan penjual-penjual ni kan, the business community ni, peniaga-peniaga ni tidak ambil kesempatan lah dalam LVG. Ya, itu yang kita risaukan penjual-penjual ni. Sebab satu je yang mereka kata, kalau harga naik tinggi semua, ini cukai ni. Kan, cukai tu harga dah naik apa semua ni kan. Cukai yang kena. Cukai yang kena kan. Jadi kalau kita sebagai pembeli, kita harus pandailah kan untuk kita nak menilai sesuatu barangan tersebut. Betul. Dan cukai ini dikenakan cuma untuk barangan import sahaja ya. Jadi inilah masanya untuk kita nak support local product ataupun barangan buatan Malaysia. Kan anda kata kalau kita tidak inginkan barang-barangan daripada luar yang dikenakan LVG sebanyak 10% ini. Okey, baik, terima kasih Datuk di atas masa yang diberikan. Saya rasa dah cukup untuk mencerahkan kepada kita lah tentang apakah itu yang dikatakan sebagai cukai LVG ini. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk Haji Abdul Aziz Abu Bakar, Presiden Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia ataupun singkatannya MATA. Okey.